Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan bertemu lagi dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita dan perpisahan kita di dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita masuk kepada nasihat yang keenam dalam kitab Ayyuhal Aulad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan waktu untuk belajar ilmu perbahasan, ilmu kalam, iaitu ilmu tauhid yang dalam-dalam, dan ilmu khilaf, iaitu ilmu perbahasan khilafiyah, dan ilmu tib, iaitu perubatan, dan ilmu yang berkenaan dengan himpunan syair Arab, dan ilmu peredaran bintang, dan ilmu yang berkenaan dengan timbang syair Arab, dan ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, selain daripada menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Maksud dia apa? Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam mempelajari masalah yang halus-halus pada ilmu tadi, sehingga engkau tidak ada waktu yang cukup untuk belajar fardu ain. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang duk sibuk belajar macam-macam benda. Tapi kadang-kadang kita lihat dia melupakan maknanya ilmu-ilmu yang menjadi asas dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Dia tahu bicara tentang akaun, macam mana nak timbang duit ni, kalau sekiranya tak cukup, macam mana nak buat. Tapi tanya bab air macam mana nak basuh najis pun tak tahu. Ini jadi masalah. Ilmu kalau dia bercerita tentang bahasa Arab ni, tentang wazan, tentang timbangan, fa'il dan sebagainya, memang hebat. Tapi ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan fardu ain tak disentuh. Jadi kita kalau belajar ilmu-ilmu keduniaan, jangan sampai maknanya meninggalkan pelajaran yang asas dalam kehidupan untuk kita bertemu ataupun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau macam orang awam, kita ni orang awam, ni kita awam lah. Nak belajar ilmu tauhid sampai dalam-dalam tak perlu. Kerana kita ni bukan orang yang merungkai maknanya masalah. Dia orang yang merungkai masalah ni tak perlu ramai. Ada dalam satu taifah atau kumpulan, satu firqah, ada satu orang dua dah cukup dah. Kerana apa je masalah yang berlaku, kita boleh rujuk dia. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Begitu juga dalam masalah fiqh. Kita tak perlu tahu benda yang sampai dalam-dalam. Bagi orang awam ni, untuk menyelesaikan dia punya kefarduan dia cukup. Asal tahu bab air, tahu nak menyelesaikan macam mana nak suci air,
nak menyucikan najis. Kerana dalam menyucikan najis pun ada yang tak selesai lagi. Contoh, sebagai contoh, hari ni kita melihat ramai orang bila membasuh pakaian menggunakan washing machine. Ada bila menggunakan washing machine ini, dalam rumah ada anak-anak kecil yang membasuh, yang dia mungkin bila anak kecil kita maklum, kalau sekiranya lelaki dan perempuan ni dia ada perbezaan. Anak kecil, kalau sekiranya di dalam hukum fiqh, anak kecil ni kalau sekiranya umur 2 tahun, lelaki dan perempuan dia punya merupakan ada hukum yang berbeza. Sebagai contoh, anak kecil lelaki umur bawah 2 tahun menyusu dengan ibu dia dan belum makan selain daripada susu ibu, maka hukum najisnya adalah najis najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis ringan. Berbeza kalau sekiranya anak perempuan 2 tahun juga, kalau dia masih lagi menyusu dengan ibunya, dengan belum memakan walaupun makanan yang lain melainkan susu ibu, hukum anak perempuan ini punya air kencing dia jadi mutawassitah. Dan mutawassitah dan mukhaffafah ni cara basuhan dia lain. Andai kata kita ada anak kecil, ada anak kecil, kemudian anak tu dia kencing pada pakaian, dan kita masukkan pakaian yang bernajis tadi, anak perempuan ni tadi, dalam pakaian washing machine yang bersih, pakaian yang tak kena najis, maka sudah tentu dia menajiskan keseluruhan daripada pakaian yang ada dalam tadi. Jadi kalau dibasuh, dibuangnya air, basuh, dibuangnya air, basuh, dibuangnya air, kerana washing machine yang kita ada tu dia punya kadar kandungannya kurang daripada 10 tin minyak tanah. Kerana 10 yang kurang daripada 10 tin minyak tanah itu tidak menyamai 2 kulah. Dia tak sampai 2 kulah. Jadi kalau pakaian tu dibasuh, ditaruhlah soflan ke, ditaruhlah pewangi ke, apa yang akan berlaku di sana? Hukum najis akan berubah daripada najis aini, dia akan berubah kepada najis hukmi. Walaupun pakaian tu dah bersih, bau wangi, dia tetap bernajis. Kerana apa? Kerana basuhan menggunakan kaedah yang salah. Ini yang kita nak kena faham. Kan? Itu nak kena faham. Saya pernah tanya kepada orang ni, dia ada anak kecil, ada. Macam mana cara cuci kalau anak kencing kat lantai ni? Dia kata buangkan je najis tu, lepas tu mop je. Mop boleh selesai? Tak boleh selesai. Sempat tempat tadi dikira bersih pada maknanya pada urufnya bersih, tetapi pada hukumnya dia tak bersih lagi. Kerana apa? Kerana cara penyucian dia tak betul. Ini yang kita kena faham. Lepas tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kalau kita orang awam ni dapat menyelesaikan masalah fiqh-fiqh yang mudah-mudah ni cukup dah. Nak mengetahui tentang 4 mazhab, perbiacaan mazhab itu tak perlu. Ini orang-orang yang tertentu je. Yang kita ada masalah kita boleh rujuk, cukup. Jadi dengan sebab itu jangan sampai tak belajar fardu ain. Sebab tu maknanya kita ni kalau belajar ni, sepatutnya pelajaran itu mesti dia ada dia punya sukatan dia. Mesti ada belajar fiqh, mesti ada belajar tauhid, mesti ada belajar tasawuf. Dia supaya apa? Melepaskan makna kehendak.
Mana yang menuntut kepada kita supaya belajar kepada tiga-tiga ilmu tadi? Ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut apa? Al-ihsanu an ta'budallah. Jadi nak menyembah Allah Ta'ala ni, kamu al-ihsan tu maksudnya apa? An ta'budallah, sembahlah Allah Ta'ala. Jadi orang yang nak menyembah Allah, kalau dia tak ada tauhid, dia tak sembah Allah. Kerana kalau dia tak percaya Allah Ta'ala ada, dia tak sembah Allah Ta'ala. Ada. Jadi dengan sebab itu, satu ilmu dituntut. Belajar ilmu tauhid. Apa ilmu yang disuruh belajar dalam ilmu tauhid? Mengenal akan sifat-sifat Allah. Sifat apa? 20. Itu yang biasanya. Sifat Allah Ta'ala ni tak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib bagi mukallaf itu mengetahui akan sifat Allah Ta'ala yang 20 sifat. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Dibahagikan sifat nafsiyah, sifat sifat ma'ani, sifat salbi, sifat ma'nawi. Ada dibagikan. Itu kita kena belajar. Jangan sampai tak tahu sifat Allah Ta'ala. Ada. Apa lagi? Kena tahu mengetahui tentang asma'ullah. Nama-nama Allah Ta'ala. Af'al Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala. Itu semua kena tahu. Jadi ilmu yang kita wajib kena belajar. Fardu ain. Pertama apa? Ilmu tauhid. Atau ilmu tauhid kena belajar. Sebab tu maknanya dia pendidikan ini, kalau macam madrasah macam ni, dia cukup ni. 3 ilmu asal ni perlu dibagi. Pertama, beri ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang mudah-mudah untuk orang faham. Macam mak-mak kita dulu belajar, ayah kita dulu belajar sifat 20. Wujud artinya ada, kan? Tandanya Allah Ta'ala ada. Alam ini ada. Ada? Tengok sebagai bukti alam. Ada? Lepas nak tanya mana dalil, mana tu tak perlu. Kerana apa? Ini orang-orang yang tertentu. Kita yakin dah Allah Ta'ala tu ada, cukup. Maknanya belajar apa? Ilmu tauhid. Al-ihsan itu dituntut apa? Yang pertama, an ta'budallah. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu lihat dia. Jadi ilmu tauhid ini, orang tak boleh menyembah Allah melainkan kalau sekiranya dia yakin bahawa Allah Ta'ala tu ada, baru dia sembah. Itu yang dinamakan tauhid. Tauhid ni apa? Maknanya mengesakan Allah Ta'ala. Kan? Ataupun disebut nama ilmu aqaid, iaitu simpulan. Aqaidul iman, simpulan iman. Itu buatnya bila malaikat datang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Al imanu anta budal yang pertamanya apa? Percaya kepada Allah. Al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Itu iman. Sebab tu kita kena belajar ni. Mengenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kitab, mengenal rasul, mengenal hari kiamat, termasuk dalam bab qada dan qadar. Untung baik, untung sebaliknya. Itu semua kena belajar. Sebab tu dalam bab akidah belajar ni semua 5-6 perkara selesai. Jangan sampai tak tahu. Kan? Orang kalau tanya malaikat yang dia berapa? Malaikat ni tak terkira banyaknya, tapi yang wajib dia percaya berapa? Tu kena tahu. Percaya makna kena tahu dengan malaikat ni termasuk tugas dia. Kan? Kalau orang kata maknanya malaikat raqib, malaikat atid itu tugasnya apa? Kan? Dia tukang kebun. Batal iman. Sebab tak tahu. Rosak. Ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kitab-kitab wajib percaya. Kitab samawiyat yang 4, walaupun yang 3 tu dah tak ada. Ada sekarang ni Quran aja, tapi wajib iman. Sebab tu, itu dikatakan antu'mina billah.
Jadi dia kata al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau nak sembah Allah Ta'ala macam mana kalau tak tahu nak buat? Di situlah datangnya al-Islam. Islam tu datang belajar macam mana nak cara semayang, macam mana nak baca Fatihah betul, macam mana nak baca tahiyat betul. Tu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Makna ilmu, makna fiqh kena belajar. Nak semayang kalau tak tahu ilmu fiqh tak boleh semayang. Mula daripada taharah lagi sampai beri salam, pakaian, tempat, semua kena tahu. Jadi kena belajar fiqh. Tak belajar fiqh tak. Bagi kita orang awam memadalah yang asas-asas ni cukup. Ni yang asas pun tak lepas. Yang asas pun tak lepas. Tak boleh. Ni belajar tinggi, yang asas tak lepas. Tak boleh. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi bila orang dah beriman, dah percaya, dah sembah Allah, dah melakukan amal soleh, maka hendaklah dia meletakkan Allah Ta'ala itu sentiasa dalam hidup dia. Macam mana tu ihsan? Itu datangnya tasawuf. Kan? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Waktu tasawuf kita ni berjalan hidup dengan bertasawuf, mana-mana kita pergi kita kena merasakan Allah Ta'ala ada dalam kita. Itu tasawuf lah tu. Jadi bila sebut ihsan, dia mesti ada tauhid, dia mesti ada maknanya syariat, dan mesti ada tasawuf. Jadi 3 perkara ni mesti belajar. Tak belajar tak boleh. Sebab kita ni orang-orang awam ni belajar yang asas-asas cukup dah. Jadi walaupun dia asas tapi semua kena tahu. Sifat 20 kena tahu semua. Tak? Rukun iman kena tahu semua. Rukun Islam kena tahu semua. Tak boleh. Tak selesai. Batu kata Imam Ghazali apa? Maknanya janganlah engkau berlebih-lebihan dalam mempelajari masalah yang halus-halus. Nak belajar yang halus-halus sampai detail-detail tak perlu. Kan? Pada ilmu-ilmu yang kita sebut tadi, sehingga engkau tidak punya waktu yang cukup untuk belajar ilmu fardhu ain. Suruh datang belajar tak mau. Kan? Suruh datang duduk dalam kelas mengaji fiqh tak mau. Kalau kita mengajar bab air, tentang bab semayang, alamak air. Daripada dulu ustaz ni duk mengajar bab semayang je. Jangan tuan-tuan, ni ilmu fardhu ain. Daripada dulu ustaz ni kalau datang mengajar bab air je, tak habis-habis air. Jangan kita fikir yang demikian. Kerana apa? Kerana dia tu fardhu ain yang perlu kita kena tahu. Tidak, kita punya ibadat, kita punya amalan tak selesai. Ada amalan tak selesai. Lepas tu kita kena tahu tu, kita kena jaga-jaga. Amalan kita tak selesai kalau sekiranya kita tidak tahu tentang masalah fardhu ain. Maka disebutkan sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam, kata Imam Ghazali. Mulai seorang mayat itu diletakkan di dalam keranda. Bila mayat ni diletakkan di atas kerandanya, sampailah dia diletakkan di dalam kuburnya, Allah Ta'ala tidak bertanya kepadanya. Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Banyak soalan tu kita kena jawab tu. Daripada masuk dalam keranda tu sampai masuk liang lahat, besok dia kena tanya 40 soalan. Ustaz, 40 soalan sikit je. Kau punya SPM lagi banyak. Jangan main. 40 soalan ni belum tentu boleh jawab. Walaupun dekat dunia macam mana hebat sekali kau, kerana yang di dalam kubur tu besok yang menjawabnya bukan mulut, amal. Iman tu yang tolong jawab. Amalan kita, iman kita yang tolong jawab. Ni besok mulut terkunci, tak boleh berbicara. Kat atas dunia bukan main petah bercakap, tapi masuk dalam kubur
40 soalan belum tentu. Dia tanya yang soalan yang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Belum tentu boleh jawab. Dekat atas dunia, Allah ma rabbuka, soalan dah pecah dah. Kan? Soalan dah maknanya dah bocor. Walaupun dia dah bocor, dia masuk dalam kubur, ma rabbuka, tanya nama Tuhan, kalau tak ada iman ke atas dunia, keimanannya tak ada, masuk dalam kubur, nama Allah Ta'ala pun tak boleh jawab. Kan itu bergantung pada iman. Iman tu bergantung pada iman. Tak boleh nak jawab. Walaupun jawapannya Allahu Rabbi. Dekat atas dunia kita hafal. Bukan senang Senang kita boleh sebut. Tapi masuk dalam kubur, kalau imannya tak ada, amalnya tak ada, dia tak boleh jawab. Sebab tu baru satu soalan. Tak boleh jawab tu. Malaikat balon dia 70 hasta. Masuk dalam kubur. Masuk dalam tanah tu 70 hasta. Nak tahu 70 hasta macam mana? 70 hasta ni berapa dalam? Siapa-siapa yang dah pergi Mekah, tu Kaabah tu punya tinggi 70 hasta. Maknanya sekali malaikat balon 70 hasta masuk dalam. Dan yang main tak? Sebab tu kita kena belajar fardu ain. Sebab tu disusun balik. Kan? Ni tasawuf dah ada belajar. Ada masa besok mana kena fiqh, kena ada. Kena ada tauhid. Supaya apa? Dia seimbang. Jadi semua masyarakat ni jadi tahu. Yang pertama sekali ialah, wahai hamba-Ku, kata Imam Ghazali, bila malaikat ni soal, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota zahir? Malaikat akan tanya, Allah Ta'ala akan tanya, ke atas dunia ni kau bukan main pandangan zahir. Kau jaga pandangan zahir. Kan? Baju kalau pakai tak rosok, kau tak nak keluar. Kau akan jaga pandangan zahir. Kalau keluar mesti baju bergosok. Orang kata ni dia punya ni alur dia. Kalau langgar ni, ini pun boleh pecah. Dia punya tajam dia tu. Dia punya setrika tu sampai nampak garisan tu. Dijaga betul-betul pada pandangan manusia. Supaya apa? Manusia tengok, wah ini orang ni kemas. Kita jaga sungguh. Kereta kalau kita pakai, kalau kotor kita tak nak pakai, mesti bersih. Orang akan tengok, wah kereta dia cantik. Itu semua pandangan zahir. Kita jaga sungguh-sungguh. Kasut kita kalau kotor, kita polish dia supaya nampak berkilat. Zahir. Tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandangan engkau, hati. Ni hati. Nampak orangnya. Waktu la yanzuru ala suwarikum wala ajsabikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yanzuru ala suwarikum. Allah Taala tak pandang ni. Suar ni maksud apa? Kita punya rupa paras. Kita punya luaran ni tak dipandang oleh Allah. Wala ajsabikum, badan tu tak dipandang. Kan? Allah Ta'ala tak pandang benda-benda ni. Sebab hari ni orang manusia ni tuan-tuan, dia menjaga ni benda yang zahir. Pakaian kemas, orang kata wah dia ni best. Tengok kereta kalau cantik, wah ini orang ni bagus. Tapi hati banyak orang lupa nak jaga. Kan? Hati ada orang lupa nak jaga. Kan? Ustaz ni mengajar lama-lama pula, kan? Dah lah mengajar seminggu sekali, kan? Sekejap dah lah. Macam aku tak tahu pula. Hati dah bercakap dah. Kan? Itu hati dah tak betul. Baca pula panjang-panjang pula Pak Imam ni. Aku kunci kau dalam nikah. Kami nak balik semua. Ada? Hati dah tak betul. Ada? Tapi mana orang tahu tu? Luar orang pandang elok semua. Semua orang pandang luar nampak. Tapi hati rosak. Maka inilah yang ditilik oleh Allah Ta'ala.
Sebab tu di dalam ilmu tasawuf tu ada belajar adanya sum'ah, adanya riya, adanya ujub, adanya hasad. Itu semua penyakit hati. Benda ni tak nampak di luar. Kalau kudis tu kalau kena pada anggota boleh nampak. Kalau kudis, luka, boleh pergi ke klinik, boleh ambil obat. Tapi hati, kan? Pergi dekat farmasi, minta pil obat penyakit riak sikit. Dia kata kau gila apa? Mana dia jual punya obat penyakit riak? Dia mesti melalui apa? Ilmu. Sebab tu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, innallaha la yanzuru ala suwarikum wala ajsabikum walakin yanzuru ala qulubikum. Ini yang Allah Taala pandang. Sebab tu kena belajar tasawuf. Tujuan tasawuf ni diambil daripada apa? Suf, iaitu maknanya lembut ataupun suci. Jadi tujuan orang belajar tasawuf kerana nak menyucikan hati dia. Menyucikan hati dia daripada sifat apa? Sifat-sifat mazmumah. Apa maksud sifat mazmumah? Sifat-sifat yang keji. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Berjayalah orang yang menyucikan hati. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotorkan hati dia. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena belajar ilmu tasawuf. Tujuannya apa? Nak bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tak betul tadi. Jadi 3 ilmu yang kita kena belajar. Ilmu tauhid, ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman kepada engkau, hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripadaku, sedangkan dikelilingi dengan ihsanku. Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Dia Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala nak peringatkan kita. Maknanya kita ni hati kita, pandangan kita ni selalu kepada yang lain. Hatta kita bila ibadat pun, dalam ibadat pun hati kita selalu kepada benda yang lain. Allahu Akbar. Dengar bunyi kilat, bunyi guru. Alamak, air slipper basah. Baru beli slipper tu, basah kan. Aku dah beritahu dengan jawatan surau, buatlah maknanya warning supaya slipper tak basah. Dalam semayang tu macam-macam ingat. Allahu Akbar. Sampai ke salam, habis basah. Maknanya ingatnya lain. Hatinya tidak tertumpu kepada Allah. Sedangkan kata apa? Kitanya hidup sentiasa makna dikelilingi dengan ihsan. Ihsan Allah Ta'ala bagi ihsan kepada kita ni. Kita ni hidup, kalau tak ada udara, tak ada oksigen, mati kita. Tak ada angin, tak ada apa, semua mati kita. Semua ihsan Allah Ta'ala. Hidup kita ni kalau tak ada air, tak ada sumber, habis mati kita. Semuanya perlu kepada ihsan Allah. Tapi kenapalah waktu kita hidup ni kita memandang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi itu yang nak diperingatkan oleh Imam Ghazali kepada kita. Nasihat yang ke-8. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan adalah gila. Ini kata Imam Ghazali. Orang ada ilmu kalau tak beramal tu gila nama dia. Ada? Dia jadi orang gila. Dan amal tanpa ilmu pula ialah sia-sia. Beramal ilmu tak ada, rosak amalan. Kan? Dia kalau ada ilmu, kita nak bawa cerita, bawa contoh. Para ulama mengatakan dari sudut fiqh ni, tuan-tuan pernah dengar cerita Jurayh? Kalau tak pernah dengar. Nama Jurayh. Jurayh ni merupakan seorang daripada ahli ibadat zaman Bani Israel.
Dia ni ada seorang ibu, berkhidmat dengan ibu dia. Dia seorang muda, balik malam bekerja menggembala kambing, ada berkhidmat dengan ibu. Satu ketikanya dia cakap dengan ibu dia. Dia kata, mak, saya ni nak beruzlah. Nak beruzlah. Ada. Nak beruzlah ni, orang Bani Israel ni banyak kosong-kosong bukit. Naik pada satu bukit, beribadat atas bukit. Nak pergi jauh. Jadi mak dia izinkan. Lama dia beribadat dekat atas bukit, tak turun-turun. Mak ni sebagai mak rasa rindu dengan anak. Rindu dengan anak, pergi naik bukit tu kerana nak berjumpa dengan anak. Ini tuan-tuan kena tengok iktibar cerita daripada kisah Jureh ni. Ada? Cerita pada kisah Jureh. Jadi bila naik di atas bukit tadi, cuba sampai dekat atas bukit malam, beri salam. Jureh tengah semayang. Jureh semayang apa? Semayang sunat, tengah ibadat. Assalamualaikum. Tengah semayang. Kan? Tak jawab lah, tengah semayang. Semayang sunat. Kan? Jadi lepas habis bagi salam, dia tak keluar. Dia tunggu kok ada orang bagi salam. Tak ada juga. Dia pun terus semayang lagi. Dengar dia semayang, mak dia bagi salam lagi. Sebab tengah malam nak keluar tak boleh. Takut gelap tak nampak apa benda. Kan tahu dia keluar ni, siapa pula yang bagi salam? Jin ke apa dia? Kat negara-negara Arab ni, kalau tanah-tanah gurun padang pasir itu jin banyak. Kan? Memang jin banyak. Jadi tuan-tuan, bila mak ni anak beri salam ke anak tak jawab, kerana apa? Anak sibuk dengan ibadat, maka mak angkat tangan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau macam ni lah anak aku. Aku dah datang jauh-jauh naik bukit ni. Aku bagi salam, dia tak menyaut. Engkau timpakan balak pada dia. Ini doa mak. Allah, doa mak ni makbul. Doa mak ni dia makbul. Sebab tu mak, jangan sekali-kali angkat dengan doa. Mak kalau doa, dia tak ada hijab. Doa ibu, makbul. Doa orang kena zalim, makbul. Doa pemimpin yang adil, makbul. Sebab tu kalau ada pemimpin-pemimpin yang adil, rakyat jangan kau hajar. Jangan kau hajar dengan pemimpin. Dia dah buat macam-macam, tiba-tiba kau kata dia tak betul. Kalau dia angkat doa, terbalik kau. Sebab tu kena jaga-jaga. Sebab apa? Pemimpin adil, doa dia makbul. Kan? Jadi ibu ni doa, ya Allah, kalau macam ni lah anak aku, kau beri bala dia. Maka doa dia makbul. Maka Jureh ni, dengan sebab mak dia doa tadi, Allah Ta'ala telah memperkenankan doa ibu dia. Maka dia telah difitnah. Orang menuduh dia bahawa dia telah berzina dengan seorang perempuan. Maka para ulama mengatakan, di ceritanya panjang tuan-tuan. Kalau dengar cerita, sekarang tuan-tuan tak nak balik. Kan? Cari sendiri cerita tu. Jadi maknanya para ulama mengatakan, kalau sekiranya dia faham tentang fiqh, sebab kalau sembahyang sunat ni dia boleh berhenti. Dia boleh berhenti. Dia yang tak boleh berhenti sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh berhenti. Kan? Melainkan kalau orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, Rasulullah panggil, dia kena berhenti. Itu khususiat pada zaman Rasulullah, waktu Rasulullah hidup. Jadi para ulama mengatakan, kalau dia ni faham fiqh,
sudah tentu dia berhenti sembahyang sunat, dia jawab salam dulu. Abad tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak kita sebut tadi apa? Maknanya kalau ilmu tak amal pun payah. Tapi kalau makna amalan tanpa ilmu jadi sia-sia juga. Satu lagi cerita. Kan? Kita suka dengar cerita tak? Cerita apa? Bal'am bin Ba'urah. Cerita Bal'am bin Ba'urah, seorang ulama waliullah pada zaman Bani Israel. Ibadat dia 1000 tahun. Orang dulu dia punya umur panjang. Kan? Kalau macam kita ni tak payahlah minta umur panjang. 40 tahun pun naik tangga pun namanya pegang je. Tak payahlah minta umur 70, 80. Takut datang suruh berguling pula. Kan? Dah tak ada kaki dah. Mana kaki? Ada tapi dah tak boleh. Kan? Ada kaki pun dah tak kuat dah. Pasang kaki lain pula dah jadi 4 kaki dah sekarang ni. Kan? 2 tambah 2 lagi. Jadi Bal'am bin Ba'urah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dia ni seorang ulama. Ni nak cerita ilmu. Dia ibadat 1000 tahun, kalau dia doa terus dapat. Kerana doa dia mustajab. Dia kena doa, ya Allah, orang minta semua makbul. Dapat dah tu juga. Tapi kita nak tengok tuan-tuan, kalau maknanya amal tanpa ilmu pun masalah juga. Dia ni hidup pada zaman Nabi Musa AS. Allah Ta'ala beri dia kelebihan, dia diberikan Ismul A'zam. Apa maksud Ismul A'zam? Dia diberikan satu daripada nama-nama Allah. Kalau dia sebut dengan nama Allah Ta'ala di doa tadi, makbul. Maka ada para ulama mengatakan Ismul A'zam tu ialah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu yang diberi pada dia lah. Ini Bal'am bin Ba'urah. Dia hidup pada zaman Nabi Musa. Jadi tentera-tentera kafir ni nak mengalahkan Nabi Musa tak boleh. Dia jumpa dengan Bal'am bin Ba'urah. Dia kata, wahai Bal'am, engkau ni ulama, doa engkau makbul, boleh tolong tak kami? Dia kata apa? Doakan supaya kami menang perang dengan Nabi Musa. Perang dengan Nabi Musa kami menang. Kiranya engkau menang, kami beri harta banyak. Bal'am bin Ba'urah dengar harta banyak, gelap mata pula. Dah kelabu mata. Maka dia pun angkat tangan. Dia berdoa. Ketika mana dia berdoa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana mendoakan kecelakaan kepada orang Islam tak boleh. Apatah lagi dia berdoa tu kepada Nabi. Dengan sebab terpengaruh kepada dunia tadi, bila dia angkat tangan berdoa, maka keluar maknanya satu lembaga merpati putih keluar daripada dia. Dia tengok je. Maka apa yang keluar tu? Iman dia tercabut. Iman dia tercabut. Kenapa? Dia mendoakan Nabi supaya binasa. Dia mati, waktu tu dia mati dalam berdoa, lidah dia keluar, terjelir sampai ke pusat. Ini cerita Bal'am bin Ba'urah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak beritahu, kalau amal tanpa ilmu, masalah. Kan? Jadi masalah. Sebab kita hidup ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi jangan ibadat tu jadi sia-sia kalau tak ada ilmu. Sebab tu kita kena belajar. Cari masa dah. Maghrib dengan isyak bukan lama pun. Datang belajar. Ilmu yang kata kita perlu tadi. Ilmu fardhu ain. Fiqh, tauhid, tasawuf. Belajar. 45 minit pun. Itu pun tak lama tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia tak lama. Kita buka handphone tu lagi lama. Tengok WhatsApp pun lagi lama. Kalau sekadar 45 minit antara isyak, maghrib dengan isyak tak lama. Lebih-lebih pun maknanya tambah sikit daripada waktu isyak tu 10-15 minit tak lama.
Kita menghadap TV tu lagi lama. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat. Kalau ada ilmu, tuan-tuan, ilmu banyak, belum tentu menjamin orang tu jadi orang baik. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi tuan-tuan. Dia jadi orang baik belum tentu. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab tu semua orang educated. Orang terpelajar. Dia ada ilmu banyak. Dia ilmu banyak. Tapi bila Rasulullah diutus menjadi rasul, dia orang yang pertama sekali tolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup zaman Rasulullah, dia tengok mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok sendiri. Kan? Rasulullah tunjukkan bagaimana Rasulullah belah bulan. Bulan tu terbelah. Dia tengok sendiri. Dia tengok dengan mata sendiri. Tapi oleh kerana tuan-tuan muslimin ada ilmu tapi tak nak beramal, maka dia kata ini sihir. Ini jadi masalah. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau ada ilmu belum jamin untuk menjadikan orang tu baik. Belum tentu lagi. Kita tengok dalam keadaan hidup sekarang ni, tu orang yang terlibat dengan rasuah tu, itu bukan semua tak ada ilmu tu. Mana keluar daripada universiti ni, keluar universiti ni, keluar ni. Tapi rasuah banyak. Peguam jadi ni. Ni bukan kita nak mengata lah. Tapi tuan-tuan tengok sendiri. Nak tengok keadaan kehidupan, bahawa maknanya dengan ilmu tadi belum tentu menjamin orang jadi baik. Orang tu terjauh daripada maksiat. Kenapa? Tidak akan dapat menjauhkan engkau daripada kiamat, daripada api neraka. Ada ilmu belum tentu. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan makna berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kami lihat, kami dengar, ya Allah, kembalikanlah kami balik kat dunia supaya kami boleh ibadat. Jangan sampai perkataan itu terkeluar balik. Kita masuk dalam kubur besok, kita keluar kembali perkataan tu. Sedangkan Allah Ta'ala bagi hidup dekat atas dunia dah dilihatkan macam-macam, tapi kita tak nak beramal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu dulu. Sebagai penutupnya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi meriwayatkan satu hadis yang datang daripada Imam Muslim. Datang daripada Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia bangun pagi, apa amalan yang dibuat? Apa amalan yang dibaca? Jadi tuan-tuan, ini saya nak bawakan dalam satu hadis. Rasulullah kalau dia bangun pagi, ada 7 bacaan yang Rasulullah baca. Bacanya pendek-pendek je. Ni tahu kalau dah dengar ni, kalau tak beramal, itu terpulang masing-masing lah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disebut oleh Imam Muslim, Rasulullah kalau bangun pagi, mana bangun pagi tadi maknanya bangun nak sebelum subuh kan. Apa Rasulullah baca selepas daripada bangun? Biasanya Rasulullah akan doa yang Rasulullah baca, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama, itu semua tahulah. Kan? Jangan Allahumma barik lana, itu doa makan. Kan? Doa bangun pagi, doa bangun tidur tu. Bangun tidur, bila bangun tidur baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur kepada Allah setelah maknanya menghidupkan setelah mematikan. Ada orang tidur terus tak bangun-bangun, mati terus. Ya tak? Maka baca doa tu, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatan. Kemudian apa Rasulullah baca? Ni. Yang pertama Rasulullah baca Allahu Akbar 10 kali. Ini bacaan Rasulullah ni bila bangun pagi. Kan? Ini bangun-bangun pagi je teh tarik. Kau zikir dulu.
Bangun-bangun pagi lapor cari, buka tudung saji, ada roti canai yang surau punya malam tadi, kan? Dibalurnya dulu, kan? Rupa-rupanya dah basi. Basi pun basi dah, dia kata. Janji kenyang, dia kata. Tak? Maknanya apa yang Rasulullah baca selepas doa bangun tidur? Baca Allahu Akbar 10 kali. Yang keduanya Alhamdulillah 10 kali. Jangan lupa. Jangan keluar-keluar kan. Tadi Rasulullah baca apa tadi? Ustaz je cakap tadi. La ilaha illallah. Lain pula. Aku ajar lain pula yang dia dapat. Kan? Lahabar betul orang Melaka kata. Tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali. Yang ketiganya Rasulullah baca apa? Subhanallahi wa bihamdi 10 kali. Sikit-sikit je. Yang keempatnya apa? Subhanal malikil kudus. Ni nampak ustaz susah lah ustaz. Kalau susah tak payah baca, kan? Kalau takkan orang bagi makan, tengok aja apa makanan tu. Nak juga. Tak, ustaz kata kalau tak boleh baca ni, tengok aja. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikil kudus. Ulang balik. Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wa bihamdi 10 kali, Subhanal malikil kudus 10 kali. Lepas tu yang kelima apa Rasulullah baca? Bila bangkit dia baca Astaghfirullah 10 kali. Yang keenamnya apa? La ilaha illallah 10 kali. Yang ketujuh ni, dengar baik, ni dia ada doa. Allahumma inni a'udzubika. Kalau tak tulis Jawi, tulis Melayu. Kan? Jangan Allahumma inni, kan dia tulis-tulis pun tengok-tengok pasal malam pula masuk kat situ pula, kan? Allahumma inni a'udzubika min dhiqil dunya, min dhiqid dunya. Apa maksud min dhiqid dunya? Iaitu kesempitan dunia. Ya Allah, aku berlindung daripada kesempitan dunia. Hari ni kita hidup kat atas dunia sempit macam-macam, tuan-tuan. Masalah Covid, masalah keuangan, masalah anak-anak. Sempit hati belaka kita. Sebab tu doa Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Tu baru satu bahagian. Wa dhiqi yaumil qiyamah. Ya Allah, aku berlindung daripada kesempitan kiamat. Ustaz, payahlah ustaz. Bagi dia yang senang. Doa bahasa Melayu. Ya Allah, aku berlindung daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Ustaz, itu pun susah lah ustaz. Baik kau mati terus. Kalau itu pun tak boleh baca. Tak? Saya ulang. Mana apa 7 amalan yang Rasulullah baca selepas daripada bangun tidur? Allahu Akbar 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Subhanallah wa bihamdi 10 kali, Subhanal malikil kudus 10 kali, Astaghfirullah 10 kali, La ilaha illallah 10 kali, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqil yaumil qiyamah 10 kali. Itulah amalan Rasulullah baca tiap-tiap kali bangun daripada waktu pagi. Itu amalan Rasulullah. Jadi kalau kita baca ni, makna kita telah menghidupkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita bagi satu amalan yang lain pula, insya-Allah. Kan? Panjang umur, kita bagi satu amalan yang lain. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan amalan tadi. Yang menyampaikan dapat bahagian, yang beramal dapat bahagian, insyaallah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti doa tu mungkin suruh Ustaz Roy tolong tuliskan, minggu depan dibagi-bagikan. Sikit je, tak banyak, insyaallah.